sekitar adalah khazanah bumi yang sepatutnya dijaga dengan baik oleh setiap individu. Walau bagaimanapun, tidak semua yang mempunyai pendedahan dan pengetahuan yang meluas tentang apa yang berlaku pada alam sekitar pada zaman ini. Masyarakat kita, terutamanya di Malaysia, tidak begitu mengambil berat tentang kesan yang berlaku ke atas alam sekitar. Perkara ini sangat membimbangkan kerana sekiranya kita mengabaikan alam sekitar serta ekosistem negara dan bumi, lama-kelamaan kita tidak akan dapat menggunakannya. Selain itu, pencemaran alam sekitar juga terjadi disebabkan sikap tidak bertanggungjawab oleh masyarakat atau pihak atas yang tidak mempunyai kesedaran juga merupakan punca utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Ustazah Nabila dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Membuka Mata Masyarakat Malaysia dalam Melestarikan Alam Sekitar. Assalamualaikum, nama saya Masterina akan memulakan pembentangan ini pada bahagian pengenalan baiklah. Apa itu pembangunan lestari? Pembangunan lestari merupakan proses untuk menghasilkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, komuniti dan ekologi bagi memenuhi keperluan dan kehendak pada masa kini dan masa akan datang. Diharapkan dengan kajian ini dapat membuka mata masyarakat di Malaysia dalam melestarikan alam sekitar dengan mengetahui betapa pentingnya pembangunan lestari untuk memelihara sistem kehidupan bumi ini. Assalamualaikum, nama saya Ulfa Az-Zuhrah binti Zulkifli. Jadi, objektif kajian bagi pembentangan kami terhadap isu pembangunan lestari ini dilakukan adalah untuk membantu kami sekumpulan mengenal pasti isu pencemaran alam sekitar yang berlaku di sekeliling kita dan juga untuk membuka mata masyarakat Malaysia dalam melestarikan alam sekitar secara bersama-sama. Di samping itu, tujuan ini juga adalah untuk mengetahui tahap kesedaran masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar, faktor sesuatu pencemaran alam sekitar itu berlaku dan juga kesan berlakunya pencemaran di atas muka bumi ini akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan kajian dari segi latar belakang dari sudut perspektif Islam dan Barat. Dari perspektif Islam, Islam sangat mengambil berat tentang isu ini dengan melihat setiap kesan yang berlaku itu secara menyeluruh bagi memastikan ia dapat bertahan lama. Tambahan, agama Islam percaya akan kewujudan Allah, jadi kelestarian alam tidak mungkin dapat dilestarikan dengan baik tanpa keberkatan daripada Allah. Selain dari itu, Islam juga menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam mencari alternatif dalam mengurangkan dan mengelak dari berlakunya kemerosotan alam sekitar yang lebih teruk. Seterusnya dari sudut perspektif Barat, pandangan Barat dari sudut punca dan kesan adalah sama seperti pandangan Islam. Akan tetapi, kebergantungan mereka dalam mencari jalan penyelesaian terhadap isu ini adalah pada manusia. Jadi mereka merasakan mereka sendiri perlu mencari alternatif untuk menyelesaikan setiap isu yang timbul dalam meningkatkan dan memperbaiki struktur kelestarian alam sekitar. Salah satu buktinya adalah dengan kewujudan teknologi yang semakin canggih pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Abdul Rahman dan saya akan membentangkan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar yang kian berlaku pada hari ini datang daripada pelbagai faktor. Pencemaran ini memberikan kesan sama ada di udara, air maupun di darat.
Faktor pencemaran alam sekitar yang pertama ialah pembalakan haram. Pembalakan ini terjadi kerana pelakunya hanya memikirkan tentang cara untuk membuat duit yang lumayan. Pembalakan haram ini juga merupakan punca kepada berlakunya banjir dan tanah runtuh yang berlaku di Malaysia. Selain itu, faktor yang kedua ialah pembakaran hutan yang berleluasa. Pembakaran hutan ini berlaku apabila terdapat pihak yang ingin melakukan sesuatu projek di hutan tersebut. Tanpa keizinan daripada pihak berkuasa, mereka bersahaja membakar hutan untuk kepentingan diri. Selain itu, terdapat juga sesetengah manusia yang berkemungkinan melakukan perkara ini sebagai hobi yang tidak berfaedah. Faktor lain yang merupakan punca kepada pencemaran alam sekitar ialah kerja-kerja pembinaan. Seperti yang kita saksikan dalam kehidupan seharian, semakin banyak bangunan-bangunan yang tinggi dan pesat di bandar. Pembinaan yang berlaku akan menyebabkan pencemaran bunyi dan akan mengganggu penduduk yang berhampiran. Hutan-hutan akan dibakar dan ditarah semata-mata untuk melakukan kerja-kerja pembinaan ini. Assalamualaikum, saya Fatrul Alah binti Haudin. Hari ini saya akan menerangkan kesan pencemaran alam sekitar. Kesan utama ialah mengganggu ekosistem hutan. Ianya berpunca daripada aktiviti pembalakan haram tanpa terkawal. Gangguan ekosistem yang dilakukan telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap alam sekeliling di hutan. Kesannya tetap berbalik kepada manusia kerana penduduk yang tinggal berdekatan dengan hutan yang mencari pendapatan di hutan akan mengalami kesusahan akibat daripada sumber hutan yang merosak. Seterusnya, bekalan air akan terjejas. Ianya akibat daripada pembinaan. Aktiviti pembinaan yang dilakukan telah menjadi penyebab kepada paip-paip pecah. Apabila berlakunya paip pecah, kerja-kerja penyelenggaraan paip air akan dilakukan dan kebiasaannya akan mengambil masa berjam-jam untuk diselenggara. Hal ini menyebabkan bekalan air yang bersih tidak boleh disalurkan dengan baik kepada penduduk di Malaysia. Pencemaran alam sekitar juga telah menyebabkan berlakunya jerebu. Hal ini bersangkut paut dengan pembakaran hutan. Antara tahun 1960 hingga 1997, Malaysia telah dilaporkan mengalami kejadian jerebu. Sepanjang tempoh tahun berlakunya jerebu telah menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering disebabkan ketebalan jerebu yang tinggi di udara. Jerebu yang terhasil daripada pembakaran hutan akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan manusia yang menghirup udara yang telah tercemar oleh jerebu. Seterusnya, cadangan penyelesaian adalah seperti yang pertama, mengamalkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce bermaksud kurangkan, ianya merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana dengan mengurangkan sumber semula jadi seperti beli barangan dalam botol kaca dan beli barangan yang kurang bungkusan, serta jual atau dermakan barangan yang tidak digunakan. Reuse pula merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali. Sebagai contoh, jika terdapat baju lama, kita boleh menjadikannya sebagai alas kusyen, alas meja atau kain perca. Manakala recycle, merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi dan cycle merujuk pusingan. Oleh yang demikian, kita semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran. Proses mengitab semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi atau kilang-kilang. Yang kedua, melaksanakan kempen secara konsisten. Antara kempen-kempen yang boleh dilakukan ialah kempen Cintailah Sungai Kita, kempen Kita Semula, Sahabat Alam dan sebagainya. Dalam kempen ini, masyarakat akan didedahkan tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menjaga alam sekitar seperti menguruskan sisa pembuangan agar kurang memberi pencemaran kepada alam sekitar. Kempen Kita Semula pula dapat menggalakkan pengguna supaya mengitar semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Yang ketiga, kerajaan memainkan peranan penting dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Tindakan yang tegas haruslah diambil seperti undang-undang yang ketat lagi diwujudkan oleh kerajaan dengan mengawal dan mengecilkan had jumlah bahan pencemar yang dilepaskan oleh kilang. Akhir sekali, sebagai rumusan kajian, pelbagai langkah perlu dilaksanakan oleh setiap pihak agar mencapai objektif kelestarian alam sekitar.